Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar-pelajar semua, kita akan dapat kali ini adalah cikgu akan terangkan sedikit topik untuk sains tahun 5 yang mana tahun ni buku baru, okey, dengan permukaan macam ni lah. Okey, sains tahun 5 sekolah kebangsaan. Okay, ada gambar pencawang elektrik ni semua kan. Ini buku baru, gambaran baru. Okey, apa yang akan kamu belajar tahun ini ada banyak perkara. Okey, jadi untuk kali ini cikgu nak fokuskan pembelajaran kita tentang topik unit 2 tajuk manusia, dan insya-Allah kita akan cuba cover sistem rangka, kedudukan sendi, fungsi sendi dan juga kepentingan sistem rangka manusia. Okey, 4 tajuk ini kita akan cover dalam sesi pembelajaran online kali ini. Dan selepas habis sesi online tahun ini, sesi online kali ini anda semua dikenalkan untuk menjawab soalan. Dan sudah tentu kena tengok video ni sampai habis untuk mendapat jawab soalan dengan baik dan dapat markah yang tinggi dalam soalan-soalan ujian yang cikgu akan bagi selepas ini. Okey, siapa yang baru pada channel cikgu ni, sila subscribe, tekan butang subscribe di bawah untuk sama-sama terus dapatkan video pembelajaran daripada cikgu pada hari-hari yang lain. Okay, secara keseluruhannya kamu akan belajar tentang sistem rangka manusia, tajuk yang ke-2.1, dan objektifnya sudah tentu kamu kena kuasai ke-5 ini. Okey, yang pertama sekali, selepas habis saja pembelajaran ini, pastikan objektif kamu adalah untuk memerihalkan fungsi rangka manusia. Ya, apa itu fungsi rangka manusia, mengenal pasti tulang dan kedudukan sendi dalam sistem rangka manusia. Okey, selepas itu kamu juga digerakkan untuk menyatakan fungsi sendi dalam sistem rangka manusia. Okey, menyatakan sistem sendi. Seterusnya, menakul kepentingan sistem rangka kepada tubuh manusia. Menerangkan apakah kepentingan sistem rangka kepada tubuh manusia. Dan seterusnya, menjelaskan pemerhatian tentang sistem rangka manusia melalui lakaran TMK, penulisan ataupun lisan secara kreatif. Okey, dalam ini kamu dikehendaki untuk mencapai tahap penguasaan pertama dan kedua, iaitu boleh melabel rangka utama manusia dan juga memerihalkan fungsi setiap bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Okey, ini tak apa, ini akan masuk topik yang seterusnya. Penting sekali kamu kena kuasai ini dulu. Okey, topik yang pertama ini sistem rangka manusia, dan fungsinya. Okey, ini yang pertama sekali kamu kena faham. Gambar raja ni ada bentuk rangka. Apa ni, ada rangka manusia, ada tengkorak, ada otak. Okay, apa yang dia buku ni cakap. Okey, tahukah kamu mengapakah cacing tidak dapat berdiri tegak seperti manusia? Okey, cacing kenapa tidak dapat berdiri tegak seperti manusia? Okey, cacing tidak dapat berdiri tegak kerana cacing tidak mempunyai tulang-tulang seperti manusia. Okey, kamu ada tulang tak? Cuba kamu rasa tangan kamu ni, tekan-tekan pipi. Yang keras-keras itu adalah tulang kamu, bahu semua ada tulang, rasa. Okey? Dan okey, apa penerangan buku ni? Tanpa sistem rangka, kamu mungkin terpaksa menjalar untuk bergerak seperti saya. Mungkinlah. Okey? Kenapa? Sebab sistem rangka manusia dibina daripada tulang-tulang di dalam badan. Bagaimanakah rangka utama manusia berfungsi? Okay, ingat kita punya objektif tadi untuk menerangkan fungsi rangka manusia. Okey, sekali lagi kita akan pergi lebih lanjut. Alright. Tengok, ini rangka manusia. Rangka manusia ada tengkorak, ada tulang rusuk, tulang belakang, ni tulang belakang, tulang tangan. Okey, tulang rusuk, tengkorak. Okey. Tengkorak melindungi otak daripada kecederaan. Okey, dalam kepala kita ni ada otak. Yang melindungi otak ni adalah tengkorak kita ni, tengkorak kepala kamu ni. Okey, otak ni lembut. Jadi disebabkan lembut tu, Tuhan cipta dia berada di dalam tengkorak kita yang keras untuk melindungi dia. Baik. Lepas tu kalau tengok gambar ni, kalau ada gambar kena bola, tengkorak kita lebih selamat. Sebab apa? Dia berada dalam satu tulang otak yang keras. Okey, tengkorak melindungi otak kita daripada kecederaan. Poin yang pertama. Okey, tulang belakang.
tulang belakang kamu ni lah, kat belakang ni. Okey, apa fungsinya? Tulang belakang berfungsi untuk menyokong tubuh. Boleh ke depan, boleh ke belakang, boleh berdiri tegak. Itu fungsi tulang belakang kita. Faham tak? Kamu boleh duduk dengan tegak, berdiri dengan tegak. Fungsi tulang belakang untuk menyokong tubuh. Okay. Tulang rusuk pula. Tulang rusuk melindungi organ dalaman seperti peparu dan jantung. Dalam tulang rusuk kita ni rasa badan kamu ni, dalam tu ada jantung, ada paru-paru, ada perut, ada macam-macam lah dekat sini, ada hati ya. Fungsinya semua organ-organ ni lembut. Jadi untuk melindungi daripada dia cedera, Tuhan cipta letak dalam tulang rusuk kita untuk melindungi organ dalaman. Okey, fungsi tulang rusuk tersebut. Okey. Jadi fungsi satu menyokong tubuh. Itu adalah fungsi bagi tulang tangan dan tulang kaki. Tulang tangan dan tulang kaki kamu adalah untuk menyokong tubuh supaya kamu dapat berdiri tegak, menggerak-gerakkan tangan, pegang benda ya, untuk menyokong tubuh dan membolehkan badan digerakkan. Itu fungsi tulang tangan dan tulang kaki, menyokong tubuh dan juga membolehkan badan digerakkan. Okey, tulang tangan dan tulang kaki berfungsi sebagai sokongan dan pergerakan. Okey, ini poin-poin penting dia. Okey, kita patah balik tengok. Tengkorak melindungi otak kita daripada kecederaan. Tulang belakang fungsi untuk menyokong tubuh. Tulang rusuk melindungi organ dalaman seperti peparu dan jantung. Tulang tangan dan tulang kaki berfungsi sebagai sokongan dan pergerakan. Okey ya. Tadi kita dah bincang tentang fungsi tulang rangka kita kan. Sekarang ni kita bincang tentang fungsi sendi pula. Baik. Sendi yang terdapat pada tubuh manusia mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Macam tulang juga. Kat mana sendi tu? Sendi tu apa? Mengapakah perlunya sendi pada setiap penyambung dua tulang? Okay. Pasal tak? Tulang ni, sendi dia menyambung dua tulang. Okey, menyambung dua tulang. Okay, ini sedikit perbualan lah yang menerangkan fungsi tulang tu. Kita ada tulang bahu sini, ada tulang tangan ni kan. Okey, tulang bahu berbeza dengan tulang tangan ya. Okey, berbeza dengan tulang tangan. Kenapa dia boleh bergerak? Dia sebab disambung oleh satu sendi bahu dekat sini. Ada sendi. Sebab itu tulang tu boleh bergerak. Tengok jari kamu ni. Okey, di mana sendi dia? Di sendi dia ada di sini ya. Okey, di sini. Okay. Kalau kamu tekan boleh bunyi. Sebabkan tulang tu bergeser, sendi kan bunyi tulang tu bergeser lah. Sebabkan dia berbunyi tu, itu ada di sendi sini. Okay, fungsi dia untuk menggerak-gerakkan ataupun menghubungkan dua tulang yang berlainan. Okay, perhatikan atlet, penari dan pemain papan luncur di bawah. Nampak? Semua pergerakan-pergerakan ini melibatkan pergerakan tulang kita. Tengok ada sendi dekat tangan dia dengan bahu dia ni, boleh bergerak-gerak. Okey. Penari kat tengkuk, kat tangan, dekat pergelangan tangan ni boleh bengkok-bengkokkan tengkuk, boleh bergerak. Macam tu fungsi sendi lah, membantu untuk menggerakkan kedua tulang. Okey. Sendi membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan tubuh. Okey, ini fungsi sendi. Pergerakan tulang pada sendi membolehkan tubuh bergerak. Sendi yang berbeza membantu pergerakan tulang dengan cara yang berbeza. Okey, betul lah. Okey, sendi pada tulang leher membolehkan pergerakan kepala secara pusingan dan putaran. Okey, tulang sendi pada tulang leher kita membuatkan kepala kita boleh bergerak secara pusingan dan juga putaran. Berbeza dengan sendi pada tulang bahu. Tulang tangan dan tulang belakang membolehkan pergerakan bahagian atas tubuh. Itu fungsi sendi pada tulang bahu, tulang tangan dan tulang belakang membolehkan pergerakan bahagian atas tubuh. Sendi pada tulang bahu membolehkan pergerakan tangan ke belakang, ke hadapan, ke tepi ataupun membuat putaran. Itu fungsi-fungsi dia lah. Okey, fungsi-fungsi tulang sendi pada leher, tulang sendi pada tulang bahu, tangan dan tulang belakang, sendi pada tulang bahu juga. Okey, mempunyai fungsi-fungsi yang
berbeza. Sendi pada tulang lutut dan tulang pinggul, tulang lutut dan tulang pinggul, tulang lutut, tulang pinggul membolehkan kaki dibengkokkan dan diluruskan. Sebab itulah kalau ada orang yang aksiden, tulang dia patah pada bahagian pinggul, kaki dia tak boleh bergerak. Ya, dan juga pada tulang lutut, kaki dia sukar untuk bergerak. Sebabkan tulang itu patah. Berdasarkan pergerakan tulang pada sendi, nyatakan fungsi sendi. Apa fungsi sendi? Fungsi sendi tadi adalah membolehkan pergerakan dan kebolehan lenturan tubuh. Ni jawab soalan tadi. Penting ni ya, saya lagi dekat soalan nanti akan ditanya juga. Seterusnya kita akan pergi kepada kepentingan sistem rangka manusia. Kita dah belajar tentang tulang, kita dah belajar tentang sendi. Sekarang kita masuk kepada kepentingan sistem rangka manusia. Sistem rangka sangat penting untuk tubuh kita. Perhatikan situasi di bawah. Baik, situasi yang pertama, apakah yang akan terjadi pada tubuh kita jika tiada sistem rangka? Ini dalam kelas ni. Bangun semua, ketua kelas kata bangun semua bangun. Kalau tak ada sistem rangka, apa akan jadi? Kita tak boleh nak bangunlah, kita duduk je, tak ada benda yang boleh menggerakkan kita, tulang tak boleh nak tolak badan kita tegak, kan? Itu apa yang jadi pada tubuh kita jika dari sistem rangka, kita tak boleh nak bergerak. Alright. Situasi kedua. Apakah yang terjadi kepada bentuk tubuh jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Lembik macam ni ya. Badan kita tak tegak macam tu. Lembik. Situasi yang ketiga. Apakah yang terjadi kepada otak jika tidak dilindungi oleh sistem rangka? Kena baling dengan bola, otak kita akan cedera. Bahaya kalau otak cedera, kita boleh jadi koma. Kita jadi koma. Sebab tu kepala kita sangat penting daripada gegaran-gegaran ni. Kena jagalah. Dalam tu ada otak kita yang mengawal semua sistem tubuh kita. Otak ni lah. Sebab itulah dia letak paling atas sekali. Sebab dia sangat penting. Situasi yang keempat, apakah yang akan terjadi kepada organ dalaman jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Habis lah. Kalau terjatuh macam ni, habis. Paru-paru, jantung, perut, hati, semua pecah, semua luka. Sebab apa? Sebab kita kan sering jatuh ya, sering berlaga, aksiden, sering buat aktiviti lasak kan. Berdasarkan situasi di atas, mengapakah sistem rangka penting kepada tubuh manusia? Kenapa? Untuk melindungi organ dalaman kepada kita dan juga untuk memastikan kita dapat melakukan aktiviti-aktiviti seharian dengan baik. Itulah fungsi sistem rangka. Dah habis lah. Kita berhenti dulu sampai situ. Jadi kita ulang secara cepat. Kita ada sistem rangka manusia dan fungsinya. Kita akan kamu dah belajar tentang rangka-rangka manusia, jenis tulang-tulang manusia, tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, tulang tangan, otak, dan juga fungsi-fungsi tulang tersebut. Kamu boleh ulang kaji lah, tengok video ni berulang-ulang untuk kamu ulang kaji nanti. Baik, kita ada fungsi tulang. Kita belajar tentang kedudukan sendi. Mana sendi tu letak, dia terletak di mana sendi tu. Kedudukan sendi adalah di antara tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Ini saya termis tadi ni ya. Sendi tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Pembentukan rajah manusia ini sebutkan kedudukan sendi pada bahagian badan kamu. Nampak? Sendi kita ada di tengkuk, ada di bahu, ada di siku, ada di pergelangan tangan. Ni pertemuan tulang-tulang ni. Di pinggul kita, di lutut, di pergelangan kaki. Ini terdapat sendi-sendi. Lepas kita belajar kedudukan sendi, kita belajar fungsi sendi. Fungsi sendi tadi ya, membolehkan pergerakan dan kebolehan lenturan tubuh. Alright. Seterusnya fungsi sendi yang berbeza tempat. Sendi ada sendi pada tulang leher, sendi pada tulang bahu, tulang tangan, tulang belakang,
Okey, sendi pada tulang bahu, membolehkan pergerakan tangan ke belakang dan juga ke hadapan, ke tepi dan ataupun membuat putaran. Okey, ini semuanya akan ditanya dia dalam soalan. Okey, sendi lutut dan juga tulang lutut dan sendi pada tulang lutut dan pada tulang pinggul, membolehkan kaki dibengkokkan dan diluruskan. Okey, ini adalah situasi kepentingan sistem rangka manusia. Okey, boleh rujuk baliklah. Saya tak pasti dah dapat belum buku teks. Ada setengah tu tak dapat. Bagi yang tak dapat sekarang ni boleh dapat di online saja ya. Ini saya pun dapat online. Okey, boleh rujuk lah. Okey, sekian, habis untuk tajuk sistem rangka manusia. Okey, diharapkan video ni dapat membantu kamu untuk memahami dengan lebih lanjut lagi tajuk yang baru ni. Okey, diharapkan video ni dapat membantu kamu menjawab soalan yang akan cikgu bagi sekejap lagi, dan bolehlah kamu jawab untuk menilai kefahaman kamu dalam tajuk ni. Okey, jadi bagi siapa yang baru pada channel cikgu ni, sila subscribe, tekan butang subscribe di bawah untuk sama-sama terus dapatkan video pembelajaran daripada cikgu pada hari-hari yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.